أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Pada malam ini para bersama-sama kita berkumpul menaikkan solat maghrib secara berjemaah, dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, dan kita mengabdikan diri kepada Allah, khususnya daripada yang kita melalui ibadah kita dan melalui kerja-kerja yang lain yang juga dikaitkan dengan ibadah. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah SWT sebagai satu amalan yang mulia. Terutama sekali ini kita juga bersyukur kerana kita dapat melalui satu proses yang akan kita lalui beberapa hari lagi, untuk proses menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah dalam negara kita. Dan mudah-mudahan insyaAllah proses ini akan memberi satu ruang kepada kita untuk kita berbakti kepada agama Allah. Bukan sekadar kita ingat ianya satu perkara biasa, tapi itu adalah satu peluang yang Allah SWT berikan kepada kita bagi mereka yang belum pernah memikirkan ataupun belum pernah melakukan sesuatu kebaikan untuk agama dalam bentuk konteks buah pemerintahan. Inilah peluang untuk mereka buat perubahan supaya tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dapat kita tunaikan dengan baik, insyaAllah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, malam ini saya nak ringkas sekalian. Ikut jadual ni saya dah cuti kuliah saya sekalian. Cuti lebih kurang dalam 2 minggu dah saya cuti kuliah. Saya sarapan 2 minggu saya tak pergi. Jadi kawan saya sarapan tanya kenapa tak tahu saya banyak kuliah. Tiba-tiba timbul kat sesuatu. Nak jawab saya tanya saya sarapan. Saya datang saya tunjuk dia betul sekalian. Nak datang sama banyak Haji Yusof punya penangan. Saya kena datang juga sekalian. Jadi saya cuba datang terus sekalian. Sebelum Isyak saya dah kuliah. Tuan-tuan sekalian, ringkas saya nak cerita tentang apa yang ada pada kita yang Allah Ta'ala kurniakan, yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan. Ringkas tuan sekalian, dalam tubuh badan manusia Allah Ta'ala kurniakan semua benda yang terbaik. Tapi ada 2 benda yang menguasai diri manusia. Nama dia akal dan nafsu. Dia akan menguasai manusia. Kalau 2 benda ni tak dapat nak jaga, kita hancur. Jaga dia dengan baik, ikut dia dengan baik, betul panduan dasar dia baik, dan kita akan jadi baik. Tapi kalau 2 benda ni tak kita jaga dan dia ikut apa selera yang dia nak, kita akan jadi rosak. Sebab 2 benda ni dia akan ikut atau 2 benda yang lain. Dia ada kaitan dengan sekalian. Apa dia akal dan nafsu? Saya nak bawa satu kisah yang dibicarakan oleh tabi'in. Satu hari tabi'in sekalian dia membicarakan tentang bagaimana penciptaan nafsu dan akal sebelum Allah SWT menciptakan makhluk yang lain. Untuk Allah Ta'ala kurniakan makhluk yang dicipta ini sama ada perlu diberi akal ataupun nafsu, atau tak perlu diberikan ataupun diberikan sebagian di antara. Menurut konsep kejadian makhluk Tuhan ni, Allah Ta'ala bagikan jenis makhluk ni pada 4 malaikat. Kita cerita sekejap lagi tentang 4 malaikat. Sebelum cerita 4 malaikat tu, dia cerita tentang akal dan nafsu. Allah SWT panggil, setelah kedua-duanya siap dicipta oleh Allah, Allah panggil Jibril. Allah kata, Jibril, kamu datang, kamu pergi ambil akal, buat datang dengan aku. Ambil akal, fa'ti biha ilayya, bawakan akal tu ke depan aku. Setelah selesai cipta dia, Tuhan nak pastikan diri betul-betul selesai. Lalu bila akal datang, Allah berkata-kata dengan akal. Bila Allah tanya akal, kamu ni aku dah siap cipta sempurna, aku nak letakkan kamu pada makhluk yang aku akan ciptakan. Aku letakkan kamu, sekarang aku nak tanya kamu, apakah kamu kenal siapa aku? Hal anta ta'rifuni wa ta'rifuka. Apakah kamu kenal aku? Aku kenal siapa kamu. Maka kamu jawab, anta rabbi wa ana abduka. Kamu ni Tuhan aku ni hamba kamu. Ditanya lagi soalan yang sama. Allah tanya 3 kali pada akal. Akal ni jawab dengan penuh confident, anta rabbi wa ana abduka. Kamu ni Tuhan aku dan aku ni hamba kamu.
Selesai dijawab ni, lalu Allah perintahkan Jibril, kamu ambil, kamu letakkan akal tempat dia, sempurna sudah menjadi akal. Kamu ambil, letak akal, kamu ambil nafsu, fa'ti biha ilayya, bawa nafsu datang juga, letak depan aku. Tak depan, Tuhan tanya soalan yang sama pada nafsu. Tuhan tanya nafsu, kamu ni aku dah sempurna jadikan kamu, sebelum aku letakkan kamu pada makhluk penciptaan, aku pernah tanya kamu, al anta ta'rifuni wa ta'rifuka, apakah kamu kenal aku dan kamu kenal diri kamu. Nafsu juga jawab dengan penuh confident macam mana yang dijawab oleh akal, tapi jawapannya berbeza. Dia jawab anta wa ana. Tanya lain macam dia jawab. Dia kata akulah engkau. Action nafsu itu sekalian. Puja Tuhan tanya, kalau aku tanya mampu awak dah sekalian. Tuhan tanya buat kali yang kedua, nak pastikan macam mana keadaan dia. Tuhan tanya dia, al anta ta'rifuni wa ta'rifuka. Soalan yang sama, nafsu menjawab dengan jawapan yang sama, anta wa ana. 3 kali ditanya, itulah jawapan nafsu. Lalu Allah perintahkan Jibril, kamu ambil nafsu, kamu serahkan kepada Malik. Malik zamannya, panggil Malik, kamu ambil dan kamu siksa nafsu, letakkan dalam neraka dan kamu siksa dia, dan ajar dia supaya dia kenal siapa yang mencipta dia. Lalu nafsu disiksa, mengikut riwayat daripada tabi'in, disiksa selama 100 tahun. Pendam dalam api, disiksa, dipedal, sampailah cukup 100 tahun. Lalu nafsu dibangkitkan semula, dia jumpa dengan Allah SWT. Perintah Jibril, kamu ambil balik nafsu pada rumah. Ditanya kembali soalan yang sama, al-anta ta'rifuni, al-ana anta ta'rifuni wa ta'rifuka, sekarang kamu tahu tak siapa aku? Nafsu jawab dengan penuh yakin, anta wa ana. Kerana hati nafsu ni tersebut bukan satu benda mudah. Nafsu ni bukan hati, sifat dah Tuhan buat begitu ke dia. Tapi Tuhan nak pastikan supaya dia kenal Tuhan. Dia jenis manusia, jenis makhluk Tuhan, lawan okey. Anta wa ana. Jawab 3 kali sama. Lalu Allah Ta'ala kata macam ni, Jibril, kamu ambil, kamu letak di satu bilik. Tak payah seksa lah dengan tu, tak payah. Kamu letak satu bilik, kamu kurung dia, dan kamu laparkan dia selama 100 tahun. Nafsu dilaparkan, sebab nafsu ni sifat dia keinginan. Dia sifat nafsu. Sifat yang daripada nafsu hanya sifat keinginan. Dia nak sesuatu, tak kira apa keinginan, itulah nafsu. Anda tengok pada diri kita, apa yang berlaku pada kita dengan bentuk keinginan, semua nafsu. Cuma nafsu ni kalau salah keinginan dia kita bawa, dia akan jadi rosak. Setelah 100 tahun dilaparkan nafsu ini, barulah nafsu itu dipanggil semula. Kali ini dipanggil nafsu, ditanya, nafsu, al-hal anta ta'rifuni man ana wa ta'rifuni man ana. Sekarang kamu tahu tak siapa aku ni? Dan kamu tahu siapa kamu. Lalu akan menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Dia tanya soalan sama, Allah Ta'ala tanya 3 kali nak bagi yakin biar nafsu dijawab dengan betul. Dia jawab betul, anta rabbi wa ana abduka. Baru lepaskan tuan sekalian. Yang nafsu ni dia kena seksa dulu, kena laporkan dulu, baru dia boleh nak jawab kebenaran. Seksa tak ada masalah lagi. Sebab manusia tu sekarang bila kena seksa boleh tahan lagi terus sekarang. Maknanya yang hidup dengan nafsu ni kena seksa dia boleh tahan. Sebab tuan-tuan tengok Yahudi laknatullah ni, dia ambil sejarah yang berlaku dalam penciptaan makhluk Allah, sejarah yang berlaku pada penciptaan manusia, dia ambil oleh Yahudi untuk dijadikan panduan. Sebab saya pernah sebut dekat tuan-tuan, di mana-mana Ustaz pernah sebut dekat tuan-tuan sekalian, Yahudi membincang macam mana nak lawan dengan golongan Islam setelah dia melalui proses hidup bersama dengan orang Islam. Bermula peperangan pertama, peperangan Badar, diikuti peperangan Uhud, diikuti dengan peperangan yang lain. Yang mana mereka berdepan dengan orang Islam, tak pernah orang Islam ramai, orang kafir, orang Islam ramai, orang kafir sedikit, tak pernah. Semua berlaku peperangan, orang Islam sedikit, orang kafir terlalu ramai. Dalam sejarah peperangan pertama, 313 orang bersama dengan 1000 orang musyrikin, Islam mendapat kemenangan. Begitu juga dengan peperangan Uhud, lebih kurang 1000 orang, lari pula 300-700 orang berdepan dengan hampir 15,000 orang tentera musyrikin, Islam juga mendapat kemenangan. Begitu juga dengan peperangan lain, sampailah peperangan yang paling besar, mencatat satu sejarah yang begitu hebat, bilangan tentera yang nisbah yang tidak masuk akal, iaitu dalam peperangan Mu'tah, 200 tentera musyrikin bersamaan dengan 3 orang Islam. Setiap kali mereka berperang, itulah keadaan berlaku selama lebih kurang 15 hari mereka berperang. Tuan-tuan tengok yang terkini, lebih terkini daripada sejarah Nabi SAW, peperangan yang berlaku dengan Sultan Muhammad Al-Fatih selama 30 hari berperang dengan kekuatan yang pada zahirnya tak mungkin Islam boleh menang. Yahudi pening kepala nak fikir apa yang dia buat. Setelah dia mengkaji sejarah, mengkaji tentang penciptaan manusia, lalu dia dapat 6 perkara penting. Saya tak nak sebut 6 perkara itu sekalian. 6 perkara ini semuanya dibicarakan. Inginlah maksud antaranya diberikan manusia ni hiburan sampai tak hiburan yang melampau atas. Hiburan ni keinginan nafsu. Semua keinginan nafsu.
Tapi bila hiburan ini, nafsu mengingat suatu melebihi dia bersifat dia akan bawa kepada satu benda yang dipanggil taurun, yang melampau daripada kemampuan yang dia ada. Lelaki, perempuan berkahwin, hiburan. Orang tak ada hiburan. Kita tengok sejarah Nabi Adam alaihissalam. Dia hidup sunyi. Apa dia minta dengan Allah? Dia nak teman. Kerana apa? Untuk aku berhibur. Setelah dia melihat makhluk Tuhan yang namanya buruk berhibur dengan ada kawan, dia nak dia berhibur. Allah Ta'ala jadi dia teman. Karena sifat hiburan itu keinginan daripada nafsu. Tapi kalau salah, dia akan membawakan kepada kehancuran. Maka orang Yahudi dikumpul 6 kali, dia telah beri benda yang digendaki oleh nafsu yang dipegang manusia, khususnya orang-orang Islam. Dan orang Islam sebahagiannya ada tertipu dengan mainan-mainan yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Sebab tuan-tuan sekalian, cara yang dibawa oleh orang Yahudi ini, dia akan memberi penekanan. Sebab dalam 6 perkara itu antaranya hiburan. Yang kedua, antara cara itu perkara yang kita buat, antara perkara yang difikirkan, dia beritahu kepada semua pemimpin-pemimpin ataupun pemerintah-pemerintah yang menjajah negara-negara Islam di dunia, baik negara kita di tanah Melayu, Indonesia, di negara-negara Arab yang dijajah oleh orang-orang kafir. Dia beritahu kepada mereka antara perkara yang kamu kena buat, nak pastikan semua mereka ini mesti tunduk dan taat kepada kamu, mesti kamu laporkan mereka. Ini dia buat, tuan-tuan tengok. Semua hidup, sejarah penjajahan yang berlaku bukan saja di tanah Melayu, di dunia semuanya, rakyat yang duduk mempunyai tuan tanah ataupun tempat penduduk asal, mereka akan dimiskinkan kehidupan mereka, sehingga mereka sanggup buat apa saja untuk dapat sesuap nasib. Sanggup lakukan apa saja. Ada di antara sanggup gadaikan maruah diri kerana nak makan, sebab nafsu mereka tak boleh tahan. Tapi kalau sekadar mereka disiksa, mereka mampu lah. Tapi bila nafsu tak dapat nak ditahan, mereka tak, keinginan mereka disekat, mereka akan bertindak. Itu sebab tuan-tuan sekalian, antara yang dibawa oleh pemimpin, khususnya dalam negara kita, dia beri kita hidup dalam keadaan kesusahan 50 tahun tak dapat apa-apa. Itu sebab bila bagi 500 kali, dia rasa hebat sangat. Sebab tidak lapar 50 tahun. Salah ambil, tak salah, boleh ambil. Tetapi kita ambil sebab tu hak kita. Tapi kalau disebabkan kerana orang hidup dengan nafsu, dia ambil, dan dia tu merasakan bahawa orang yang memberi itu baik, sedangkan pemberian itu dengan tujuan untuk menipu ataupun menyiksa manusia. Karena nafsu panduan dia tidak bawa kepada Islam. Tuan-tuan terhormati Allah sekalian, dia daripada 2 perkara itu, sekarang 2 benda itu telah dijadikan oleh Allah. Allah Ta'ala bagi kepada makhluk ini. Saya ringkaskan. Makhluk yang pertama Allah Ta'ala tak bagi kepada dia ini kedua-dua sekali. Nafsu tak ada, akal pun tak ada. Tak dapat apa. Apa dia tu sekalian? Jenis benda yang ada dekat dunia. Pokok kayu, hujan, sungai, laut, matahari, cahaya. Dia Tuhan bagi. Dan dia ni tak ada nafsu, tak ada akal. Tak ada apa-apa. Dan Tuhan jadi buat dia apa? Tuhan jadikan jenis makhluk ini untuk memberi manfaat kepada manusia sahaja. Pokok kayu memanfaatkan manusia, sungai memanfaatkan manusia. Apa yang semua manfaat pada manusia. Batu-batu, gunung ganang yang ada manfaat pada manusia, yang tidak memberikan apa-apa kesan pada mereka. Berlakunya kiamat, pokok kayu ini semua dia tak ada apa-apa. Dia tak ada rasa apa-apa. Mikrofon duduk kasih, dia tak ada rasa apa-apa. Sebab apa tuan sekalian? Sebab Tuhan bagikan dia dan dia tidak boleh ada perhitungan untuk diri dia. Itu, dia tak ada apa-apa. Itu ni makhluk yang pertama. Makhluk yang kedua, Allah SWT memberi kepada dia ni akal tanpa ada nafsu. Siapa dia? Golongan malaikat. Malaikat sekalian, dia ada akal tak nafsu. Sebab dia berfikir macam mana dia nak lakukan ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala perintah kepada dia untuk sujud, dia sujud. Kalau kita tengok dalam kitab Mukadimah Mustika Hadis, dibicarakan tentang beriman kepada malaikat. Dibicara antara sifat-sifat malaikat yang ada, yang kita wajib percaya dan tahu dengan sifat-sifat yang ada. Malaikat tak terkira banyaknya. 10 malaikat yang wajib kita tahu sebagai orang Islam. Yang lain banyak malaikat ada. Ada sifat malaikat yang Allah Ta'ala suruh dia sujud sampai bila-bila. Kita agak berapa lama boleh sujud? Lama sikit nak mahu tak mahu. Lama sikit baru. Asas sembahyang hajat tu mesti sujud lama. Itu yang bila lepas isyak ada 4 saf. Lepas dari isyak nak buat sembahyang hajat tinggal 2 saf je. Sebab apa dia tak sanggup sembahyang hajat? Tak sujud kita tak ada. Sakit kepala, berat kepala, nak tersambung biji mata, macam-macam. Sebab kita sujud saja tak sanggup. Sebab apa? Sebab kita ada nafsu. Malaikat kenapa dia boleh sujud? Dia tak ada nafsu. Dia tak ada rasa penat, tak ada rasa sakit, dia sujud kan? Ada malaikat yang sebut amin, dia sebut amin sampai kiamat. Amin je. Ish, tak letih ke? Dan nak letih apa? Dia tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Kita bentuk atas imam baca doa. Berapa lama kita boleh amin? Agak setengah jam boleh amin. Tak boleh datang sekalian. Dan 3 kali amin. Masuk kali keempat dalam perut tadi. Tok Imam ni dah baca panjang, baca kat rumah. Dalam perut kita ni sekalian. Nak marah lah Tok Imam baca panjang sikit. Sebab malah sebab amin. Kalau baca juga, dia tak bunyi.
Bunyi hak tamu, amin, amin. Yang kedua pakai seluruh. Yang ketiga, yang keempat langsung tak bunyi. Sambil korek hidungnya, amin tidak. Dan orang korek hidungnya, amin tak ada. Teruk tak teruk ni kita. Sebab kita ada nafsu. Malaikat dia tak nafsu. Malaikat tak ada keinginan rasa nak makan, tak ada. Tak ada. Tuan-tuan tengok secara saya pernah cerita dekat tuan-tuan. Bila malaikat datang bertemu dengan Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim terlalu tunggu-tunggu siapa tetamu yang akan datang kepada dia. Dia bernazar untuk nak ada seorang tetamu. Lalu Allah Ta'ala hantar malaikat, kerana sifat yang mulia dia, hantar malaikat untuk memberi salam Allah dan beri satu darjat dekat dia. Pangkat dan pingat Nabi Ibrahim dengan pingat Khalilullah, kerana terlalu cinta pada tamu. Nabi Ibrahim buat apa? Nabi Ibrahim nazar ke sebelah kambing. Dihilangkan seekor kambing panggang depan kedua-dua tetamu dia. Tak usik pun sekalian. Kambing panggang, tak beliau. Kita tengok kambing hidup, beliau. Terus kata kambing panggang. Keliru je kita tak ambil sebut kambing kita sekarang. Dan ni sekarang ustaz-ustaz pun main kena rasuahkan kambing ni. Main kambing, ustaz ceramah tempat saya balik. Tak sihat lah, malam ni ada kambing ustaz. InsyaAllah sampai. Cuba sampai, tadi tak sihat lah. Sebut kambing panggang je. Tak, itu sebab kita ada nafsu. Malaikat dia tak makan pun golek kambing. Sebab dia tidak ada nafsu. Salahkah itu memang sifat yang Allah berikan dia. Dia hanya ada akal, dia tak fikir dah apa dia nak buat. Yang difikir, taat perintah Allah semata-mata. Total dalam hati Allah semata sekalian. Lalu Allah SWT jadikan makhluk yang ketiga. Yang Tuhan bagi terbagi. Tak bagi dekat dia akal, tapi bagi dia nafsu. Apa dia? Haiwan, binatang. Dia hanya ada nafsu, tak ada akal. Dia tak fikir apa benda dia nak buat. Yang fikir nafsu dia. Semua keinginan dia akan dapat. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak kahwin, dia nak apa benda, semua dia buat tanpa dia tanya orang, tanpa dia fikir baik dan buruk, tanpa dia fikir siapa dah. Lembu nak makan rumput, dia fikir rumah siapa dah. Dia tengok rumput hijau. Patutnya kalau dia tengok rumah ni rumah Tok Imam tak payah makan. Siapa kata imam, Tok Imam baik kata. Kalau rumah makmum boleh tahan juga. Ini dia sapu Tok Imam, sapu Nazir pun sapu, makmum pun dia sapu. Sebab bagi dia rumput tu makanan. Rumah siapa dia tak boleh. Ada yang kena baling, ada yang kena curah cuka dekat badan lembu. Kalau dia blok felda tu, kena cuka lembu. Dia ada rasa apa-apa tak ada. Sebab dia binatang. Sebab tuan-tuan sekalian, ada pandangan ulama kata haram kita menyakiti binatang lebih daripada apa yang ada. Kalau dia sekadar masuk cukup dengan kita halal ataupun kita rotan. Sebab dia dengan tujuan untuk halal itu pun tak boleh sampai tahap luka dia. Ada binatang dia rasa apa? Jangan. Makhluk Allah yang tak cipta semua ada perasaan. Dia akan rasa. Nafsu dia ada. Dia rasa sakit. Kalau tak sakit, tuan cuka dia tak lari. Dia lari sebab dia ada rasa sakit. Haram hukum dia buat je. Tapi Allah ada sampai tahap cuka tuan-tuan. Luka sampai nampak isi. Kerana makan rumput je. Masalah sekarang kalau rumput tu kau makan tak apa. Kau tak makan rumput tu, pergi marah lembu makan. Lantak dia nak makan dan rumput tu dia. Kalau tak nak bagi lembu makan, jangan tanam rumput, tanam dia lagi. Lembu tak makan, dia tanam rumput, lembu makan marah lembu. Sekarang dia berlaku. Tapi lembu tak ada apa sebab tu kerja dia. Dia nak makan, dia tak fikir apa sebab dia hanya gerak ke nafsu. Harimau nak makan orang, dia fikir ke siapa? Tak ada fikir ke tua ke muda. Pergi kat kebun ketah tengok makcik Norai, dia tanya makcik umur berapa, makcik 60. Norai lah makcik kata. Ada lembu cakap itu, tak ada tuan-tuan sekalian. Lembu tak fikir pun, dia tengok orang dia makan. Muda ke tua, dia makan semua. Tolak pisah getah dengan kasut bus dia tak makan. Yang lain semua dia sama. Sebab nafsu sahaja. Dia tak ada akal apa dia perlu fikir. Orang marah, nak kena tembak mana dia tak fikir. Itu binatang silap. Itu sebab Allah Ta'ala bagi sifat-sifat makhluk nak tunjuk keadaan yang ada pada mereka. Dengan kenapa Tuhan buat begitu sekarang? Tuhan nak bagi tahu kepada manusia. Lalu Allah Ta'ala berikan satu makhluk yang paling istimewa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuhan lebihkan mereka dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala bagi. Siapa dia nama dia? Manusia. Aku jadikan kamu sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Keluarkan kamu daripada kalangan manusia dengan sifat yang Allah Ta'ala bagi. Kenapa Tuhan bagikan manusia ni mulia? Sebab Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni kedua-duanya sekali. Dia ada nafsu dan dia ada akal. Sebab kalau sekalian manusia ni apabila dia mulia, dia taat perintah Allah, dia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat tak ada dugaan. Malaikat nak mari dengan kuliah, dia tak ada dugaan. Tuan-tuan nak mari dengan kuliah ada dugaan. Nak datang dengan tak datang sama banyak tuan sekalian. Tambah pula dekat nak pilihan raya ni, betul kena datang. Tengok dulu nak datang, ustaz macam mana. Datang-datang pula, jubah hijau, serban hijau, seluar hijau, lain macam dia warna ni. Lagi takut tuan sekalian. Jadi datang nafsu dalam keadaan yang susah nak ikut. Tapi malaikat dia tak kisah. Dia tak ada perasaan. Bila Allah Ta'ala perintah duduk macam al-angin itu sekalian. Ramai malaikat yang ada bersama dengan kita. Dia tak ada rasa penat. Waktu kerja dia. Tapi manusia ada rasa penat. Tapi siapa yang dapat melawan kepenatan, kesusahan untuk mendapat sesuatu yang Allah Ta'ala perintah, sifat dia lebih mulia daripada malaikat. Sebab tak sekalian bila berlaku Isra dan Mi'raj, sampai nak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku setakat ni dia boleh pergi.
Dan naik atas lagi, bukan bahagian aku. Yang atas lagi hanya kamu saja, karena kamu diciptakan di antara makhluk yang paling mulia daripada makhluk Allah. Kenapa kedudukannya? Sebab Nabi SAW terinsan pada dia sebagai manusia yang kamu terpaksa berdepan dengan kekalan nafsu kamu. Malaikat tak ada nafsu. Jadi tak boleh orang nak buat baik itu sekarang tak boleh. Sebab dia tak ada nafsu. Tapi kita nak buat baik, kita ada kekalan. Ada halangan, ada bantahan nak buat kalau sekedar. Sebab kita berdepan, itu sifat daripada manusia. Tuan-tuan tengoklah hari ini. Hari ini orang nak bersama-sama dengan Islam. Kan tak sama. Orang Islam ni macam-macam peringkat. Yang kerja kerajaan, kerja government kerja kerajaan. Nak juga pada Islam, tapi tak apa nak berani. Dia ulur duit, dia kecuali pintu. Muka tak berani, dia ambil gambar bahaya kata dia. Besok tak ada kerja aku. Dia nak juga Islam. Tapi sebab apa? Dia ada kekangan. Yang kekangan ni jadi bahaya tu sekedar. Alhamdulillah, kalau orang mengatakan kekangan itu tidak boleh membawakan diri dia hilang jauh daripada Islam, tak apa. Tapi ada yang menjadikan kekangan itu boleh membawa diri kepada dosa. Itu yang jadi masalah kita. Sebab kita tak tahu. Dan macam mana kita nak bezakan? Dua ni kena jaga. Nafsu dan akal ni perlu jaga. Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik umat. Daripada kalangan manusia aku lahirkan kamu. Apa kerja kita nak buat? Kita nak jadi orang yang mulia. Apa Allah Ta'ala perintah? Mesti kamu kena ajak orang buat baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Kenapa perlu nak ajak manusia buat baik sekarang? Sebab manusia ada nafsu dan akal. Nak ajak manusia buat baik, kita nak cerita mana kebaikan yang perlu kita buat, mana benda yang perlu kita buat, mana benda yang kita tak boleh nak buat. Nak cerita kebaikan. Sebab hari ini tuan-tuan sekalian, kenapa perlu kita menyertai pilihan raya? Minta maaf saya nak sebut tuan, minta maaf tuan sekalian. Aku tak masuk, aku tak goda. Kenapa perlu menyertai pilihan raya? Contoh lain kita bawa nanti sekali. Contoh pilihan raya. Kenapa perlu menyertai pilihan raya? Kenapa susah-susah sangat nak menyertai pilihan raya? Cukup dah kami semayang 5 waktu, kami dengar kuliah. Tuan-tuan, Islam bukan sekadar tu. Bukan itu sekadar Islam. Kalau kita hanya ajak manusia buat baik saja, kan Islam, kita tidak melengkapi ma'ruf yang Allah Ta'ala perintah. Ma'ruf yang Allah Ta'ala perintah bukan suruh semayang saja. Ma'ruf yang Allah Ta'ala perintah semua perkara yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan sekalian, tidak ada manusia yang benci kepada Nabi. Sebelum daripada Nabi mengisytiharkan satu peperangan ataupun mengisytiharkan suatu kerja yang Allah Ta'ala perintah untuk semua sekali rakyat ikut dia. Sebelum Nabi isytihar, semua suka dia. Tuan tengok, ketika berlaku runtuh Kaabah, lalu Kaabah itu dibina balik. Ketika nak bina Kaabah, mereka tak jumpa orang yang paling baik untuk menentukan nak meletak Hajar Aswad. Cari-cari tuan sekalian, bahawa Muhammad bin Abdullah, seorang budak yang pada ketika itu berumur hampir 20 tahun. Baru muda sangat lagi, tetapi diberi kepercayaan untuk meletakkan satu perkara yang cukup besar, yang dipercayai oleh seluruh kabilah yang ada di kota Arab pada ketika itu. Sebab apa tuan sekalian? Semua manusia mempercayai Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Itu kerja. Kalau Islam hanya sekadar begitu, Allah Ta'ala tak perlu angkat Nabi menjadi Rasul. Kalau itulah Islam. Sebab Nabi nak apa lagi? Orang suka-suka dekat dia. Nak apa lagi? Itu yang ada pada Nabi. Sampai satu tahap Nabi isytihar, Allah Ta'ala isytihar Nabi menjadi Rasul. Dia beritahu dia adalah pemimpin yang Allah Ta'ala pilih untuk jaga umat masyarakat dunia. Barulah pada ketika itu berlakunya penentangan. Kenapa tak cerdiknya Nabi pergi cari jalan penentangan? Dan kedua, bukan sekadar sebelum jadi Nabi, lepas jadi Nabi pun tuan-tuan sekalian, Nabi mendapat tawaran-tawaran yang begitu hebat yang tuan-tuan sedia maklum dalam sejarah. Sejarah ini seringkali dibaca ketika berlakunya peristiwa Maulid Rasul. Semua ulama-ulama ustaz salamah cerita tentang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi antara perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Abu Jahal kepada Nabi SAW untuk berhenti daripada melakukan kerja-kerja yang Allah Ta'ala perintah, khususnya dalam menegakkan negara Islam. Dia beri tawaran, bukan tawaran sikit tu sekalian. Bukan sekadar jawatan JKK je, sekadar Nazir, JKK, apa banyak tu sekalian. Aduh, iya aku bilang tu sekalian. Sakit hati dengan dapat jawatan, sanggup tinggal Islam. Mangkuknya manusia. Bukan itu saja, Nabi ditawarkan orang yang paling kaya di kota Mekah. Kota Mekah tak cukup ramai orang kaya. Tapi dia beritahu kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu buat kerja ni untuk kamu nak menjadi kaya, kami akan kumpulkan seluruh harta, kami serahkan kepada kamu, sehingga kamu diisytiharkan orang yang paling kaya di kota Mekah. Tentang nak apa lagi? Tentang kena aku pun fikir 10 kali ni sekalian. Kaya pun tak nak. Tak nak jadi kaya ke Muhammad? Kalau jadi orang paling mulia, aku akan angkat kamu menjadi musyrif, orang yang paling mulia. Sampai satu tahap, kami tidak akan membuat sebarang keputusan dalam perbincangan kami, melainkan kami dapat keputusan daripada kamu. Tengok,
Tak ada peluang sekali. Tak ada peluang apa? Kalau jahil boleh buat keputusan, dia boleh buat berbagai keputusan. Habisnya, ke kamu tak nak, kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi raja. Kalau kamu nak jadi raja, kami kumpul, kami mesyuarat sekarang juga. Lalu kami tabalkan nama kamu jadi raja dan kami isytihar Muhammad sebagai seorang raja di kota Mekah. Agak-agak dekat tak nak. Oh, dapat ketua kampung, kumpul-kumpul dan segala, raja dekat tak nak. Kalau dapat raja, kalau kena aku dapat aku jadi raja, tunggu isytihar. Isytihar jadi raja, kamu sekali yang tukar lantik aku untuk tangkap tolong. Dia tak segan. Tapi kenapa Nabi tak buat? Abu Jahal pun tak lakukan pada Nabi. Kenapa Nabi tak ambil peluang untuk tangkap Abu Jahal? Dah, bukan itu kerja Islam. Bila puas dara dia dengar, Abu Talib dengar pelik, tawaran cukup hebat dekat kamu. Paling-paling tidak pun aku dapat masyhur sikit. Talib, kalau kau jadi raja, pelik. Lalu dia tanya setelah baliknya utusan daripada Abu Jahal, lalu Nabi SAW apa sahaja dia panggil Nabi. Ya Muhammad, mari sini aku nak tanya kau. Banyak mana tawaran dia beri pada kamu, kamu tak terima, kenapa? Apa benda sebenarnya aku sokong kamu, aku tolong kamu, aku pun tak tahu apa benda kamu buat. Tapi kalau sampai tahap tawaran macam ni dia buat kamu, kamu tolak, aku dah tahu apa kerja kamu buat. Nabi bagi tahu bulan. Nabi kata bukan kata dunia, bukan kata gunung jadi emas, bukan kata pangkat. Kata sehingga sampai tahap kamu ambil wadhu syamsi fil yamini wal qamara fil yasar. Kamu ambil matahari, letak tangan kanan, ku bulan letak tangan kiri aku. Letak duduk berarti dunia aku pegang sekalipun untuk aku tinggalkan kerja Islam ni tidak sekali-kali. Melainkan Allah Ta'ala bagi aku dua keadaan. Sama ada aku berjaya dalam peperangan ini, perjuangan ini, tanggungjawab ini, ataupun Allah Ta'ala matikan aku dalam perjuangan. Tuan-tuan, ni Rasul yang kita nak ikut. Dan tuan-tuan, selawat bersesuai jari keluar ni, dia nak ikut. Dia selawat bersesuai jari keluar, angkat sepaduk, leleh, peluk-peluk, dan segala selawat. Tapi tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi tu sekalian. Pak ikut apa benda? Tak ikut. Tak tahu ikut siapa tu sekalian. Sebab bila manusia ada petunjuk, ada dasar, ada orang yang jadi contoh, tiba-tiba kita tak ikut tu sekalian. Sebab manusia hidup di Tuhan boleh ibarat seperti binatang. Kenapa tu sekalian? Sebab binatang pun tu sekalian, dia buat jahat sebab dia tidak ada akal untuk nak fikir. Kita manusia ada akal. Ada akal tu sekalian. Tapi kita jadi tu sebab Allah beri akal, kita tak gunakan akal untuk fikir. Kerana panduan akal yang Allah Ta'ala turunkan adalah rujukan di Al-Quran. Akal yang berpandu kepada Quran. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Ada ulama bicarakan tentang step kejadian ataupun penciptaan Allah. Bermula dari Allah Ta'ala cipta keinginan dalam bentuk nafsu. Nafsu yang dipanggil tabi'i, kehendak keinginan dia. Tuhan cipta anggota, Tuhan cipta akal yang membezakan di antara binatang dengan makhluk, dengan manusia. Tapi masih Allah Ta'ala satukan di antara orang kafir dengan orang Islam. Dengan mana kehendak akal yang ada. Lalu Allah Ta'ala turunkan yang keempat, penciptaan dia disempurnakan dengan turunnya Rasul, yakni Al-Quran. Kenapa? Membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam.